السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء وعلى الملة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا القرآن علمنا البيان فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi bersama pada hari ini untuk kita meneliti, memahami, mentadabbur, mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk dalam kehidupan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit pada hari ini baca ayat daripada surah Al-Furqan, masih lagi surah Al-Furqan, ayat 21 sehingga 24 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillah, kita dapat membaca beberapa ayat Allah daripada surah Al-Furqan, daripada ayat 21 sampai ayat 29 daripada surah Al-Furqan, sebagaimana telah
kita bincangkan, kita dengar daripada awal surah. Allah SWT mulakan surah ini dahulu dengan tabarakallazi, auzubillahi minasyaitonir rajim, tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Allah memulakan ayat dia dengan tabarak, maha berkat, maha suci. Siapa? Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Allah turun Quran ni, bukan main-main. Nazzala al-furqan, mana turun ni daripada atas. Allah Subhanahu wa taala membawa turun kepada kita untuk apa? Liyakuna lil alamin nazira, untuk menjadi panduan, peringatan, amalan dalam kehidupan kita di dunia ni. Liyakuna lil alamin nazira. Nak ceritanya sebab manusia ni separuh dunia lagi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu dia mikir macam mana. Kita ni alhamdulillah Allah jadikan kita ni muslim. Kalau tidak, ngaya kita. Alhamdulillah kita dijadikan muslim. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi seperti mana yang orang kafir, terutama Yahudi sekarang yang sehari dua ni di Masjid Al-Aqsa. Semenjak Hamas serang dia ni, bertempiaran larilah dia. Orang kafir ni sebenarnya dia takut mati, sebab dia tidak berharap untuk bertemu dengan Allah, seperti mana ayat yang kita baca hari ni lah. Mereka orang kafir ni tidak berhajat untuk mati. Dia tak fikir nak mati. Walhal sudah menjadi kehendak Allah, hidup dan mati ni kehendak dia, sebagaimana telah kita bincang ayat sebelum ni. Orang yang kafir tu dan orang-orang yang disembah selain daripada Allah, la yamlikuna li anfusihim darra, la yamlikuna li anfusihim darran. Orang yang disembah tu tidak memiliki sesuatu pun, tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan. Mereka tu tidak memiliki, tidak memiliki, mana tidak ada kuasa lah untuk menghidup dan mematikan, dan juga menghimpunkan. Kalau kita fikir, kita alhamdulillah lah Allah beri kita memikir. Sebab itulah kalau dalam satu ayat yang kita dah baca jemaah, kalau kita baca di sini suratul Mulk, dia ada sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Dia kata apa? Kalaulah dia berfikir, dia dengar, dia berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Law kunna, law ni maknanya dah tak ada guna lah, masa mati dah. Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dia mahu untuk dengar dan fikir. Kita ni dengar apa tak nak, siapa nak mikir kan? Kalau orang nak cerita, sebut saja pun nak cerita yang baik, kita mudahlah lari kan. Itu kerja syaitan lah, kerja syaitan, yang Allah Subhanahu taala laknat dia kan. Kerja dia macam itulah. Sebab itulah saya sebut dahulu, kita kena berlindung daripada tiga perkara kan. Syururi anfusina, syaitan, syahwat, syirik. Tiga perkara tu. Syaitan, kepala sekali syaitan lah. Kalau tak ada dia ni, tak ada masalah kita dunia ni. Dia lah selalunya kerja dia cocok kita kan, cocok. Berlakunya peperangan, berlakunya perkelahian, di sebaliknya itu adalah kerja dia kan. Kalau dia tak ada cocok kita, selamat kita kan. Kerja dia lah cocok. Kita pula tak nak dengar, tak nak fikir kan, tak nak ambil perhatian. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita fikir, kita rasa nak dengar dan rasa nak minta, itu tiga perkara tu. Rasa nak dengar, rasa nak berfikir, rasa nak minta dengan Allah. Allah ni kalau dia nak jadi baik kan. Dan satu hadis yang kita pernah baca dahulu, Nabi pernah bersabda kepada kita, kama qala iza aradallahu 'abdan ista'milhu qil kaifa ista'milhu yuwaffiqhu li'amalin salih summa yaqbidhu. Allah Subhanahu wa taala bila dia nak seseorang tu jadi baik, Allah akan bagi dia mudah untuk buat amal. Rasa mudah, rasa kehendak, rasa nak. Rasa hendak tu pun satu hal dah. Allah bagi dia mudah, rasa nak dan nak buat.
Sahabat tanya dia, bagaimana ya Rasulullah untuk dipermudahkan tu? Nabi kata yuwaffiqhu li'amalin salih. Allah akan beri perkenan, memberi perakuan, memberi pertolongan. Yuwaffiqhu ni maknanya Allah memberi pertolongan, memberi rasa dia mudah untuk buat amal soleh. Summa yaqbidhu, kemudian Allah angkat dia. Allah ini dia pernah satu cerita berlakulah di Masjid Nabawi di Mekah, di Madinah. Ada seorang tu peniaga kan, mana kita panggil businessman lah zaman kita ni. Dia dulu zaman sebelum zaman dahulu lah, zaman selepas Nabi dah. Tapi zaman-zaman itu masih lagi belum maju masa zaman kita lah, cermin pun tak ada. Satu hari tu dia tersilau ni, tengok uban atas rambut dia banyak dah. Atas kepala dia banyak uban. Lalu dia pun mula terkejut. Dia tinggal perniagaan itu, dia duduk di Masjid Nabawi di Mekah. Kerjanya apa? Petang-petang dia menyapu, dia membersihkan Masjid Nabawi itulah. Dan dulu Masjid Nabawinya tidaklah zaman sekarang, macam sekarang besarnya, bersihnya kan. Dia bersih. Satu ketika datang seorang businessman muda kan, tajir, orang yang muda lah. Tengok dia ni pelik, dia kata Syekh ni pelik, Syekh ni orang tua lah kan. Dia pelik pun, dia ikut lah. Sehari dia kerjanya bersih Masjid Nabawi, separuh malam dia duduk di kubur Baqi' di Madinah lah. Kerjanya dia bangun, dia semaya, dia bangun di semaya lah, dia solat, kawan dia ikut lah. Dia doa, kawan tu doa amin ke belakang kan. Sampai dekat dia nak balik, boleh seminggu 2 minggu tu lebih kurang, dia pergi ngadak dekat Syekh tu. Dia kata apa? Ana sahibuka munzul layal. Dia kata aku ni duk ikutmu banyak malam dah, kata dia. Beberapa malam aku ni duk ikut kamu, kamu bangun aku ikut kamu kan. Syekh tu marah lah sebab ada orang duk intai dia tengok buat amal kan. Marah lah dia kan. Dia kata aku tidak ada apa-apa. Dia kata aku duk perhati nak tengok apa yang kamu buat kan. Dia kata kalau boleh lah minta tolong Syekh, tolong doa kepada saya supaya Allah SWT ampunkan dosa saya, terima amalan saya. Dia kata saya ni untuk diri saya bolehlah, minta untuk orang lain ni tak berapa pandai, kata dia. Tak berapa boleh untuk minta untuk orang lain kan. Dia kata kalau kamu nak boleh mari kita pergi dekat kubur Nabi tu, dekat kawasan kubur Nabi. Dia pun doa lah dia. Doa sampai satu ketika dia tersandar kat dinding tu, jatuh. Mati pada zaman tu. Itu yang saya maksudkan tadi kan. Mati dalam keadaan yang Allah nak kan. Yuwaffiq li amalin soleh tu macam tu lah. Sampai akhirnya matilah Syekh tu kan. Meninggal dalam masa berdoa. Kita tengok umat kita Islam di Palestin hari ni, hari-hari ni ya Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak hancur lagi Yahudi tu? Tak hancur lagi sekarang. Allah nak beri peluang kepada umat Islam yang jauh, yang macam kita jauh ni, doa lah. Jihad kita nak pergi tak kuasa kan. Jihad kita dengan doa dan juga dengan keuangan lah, bantuan untuk mereka sekarang kesempitan, susah. Air dah tak ada, api dipotong kan, bagai-bagai lah yang disekat oleh Zionis kan. Tapi dia orang takut juga. Itu keadaan dia kepada kita yang ada sini. Kalau boleh jangan lupa setiap hari dalam hidup kita ni, sepanjang hari, tak kira lah lepas semaya, masa semaya, lepas semaya, doa kita kan. Doa untuk supaya umat kita tu. Saya duk tengok hari-hari jugalah kerja orang Palestin ni, dia orang tak kira. Sebab orang Islam ni dia perang dua je, imma nasru wa imma syahadah. Sama dia menang ataupun dia mati syahid. Orang Yahudi ni dia perang untuk hidup, untuk menang. Kita ni perang sama ada hidup, menang ataupun syahadah, ataupun mati syahid. Itu dua daripada kita kan. Jadi kita tengok hari ni ayat yang kita baca. Saya dah sentuh pada pertemuan kita yang lepas ayat ni. Allah kata apa? Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana. Berkatalah. Berkata siapa? Orang kafir lah ni. Orang yang tidak nak bertemu dengan Allah ni orang kafir. Orang Islam pun ada juga yang amalnya tak berapa banyak, sebut mati je dia tersentak, itu panggil sebut mati. Walau mati itu mesti wajib, mestilah. Tak ada makhluk ni yang tak mati. Sebab apa? Allah sebutkan kepada kita kan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang ada roh, setiap jiwa yang ada roh, kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah ni maknanya akan merasai mati. Akan matilah. Akan mati. Dan mana mati macam mana, kalau kita tak tahunya mati di mana, kubur di mana, itu yang kita tak tahu kan. Masa bila yang tu kita tak tahu. Tapi Allah kata setiap kita akan merasai mati. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana. Ni Allah sebut ni orang kafir lah, yang tidak ingin bertemu dengan Allah. Dia kata apa? Laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana. Kalaulah boleh, ya Allah, turunkan kepada kami ni malaikat. Jadi utusan ni malaikat, bukannya manusia. Allah, aw nara rabbana, ataupun kita boleh lihat Tuhan kita lah. Boleh nara rabbana, boleh tengok. Dunia ni Allah dah beritahu bahawa kita takkan mampu untuk melihat dia kan. Sebagai contohnya Nabi Ibrahim, tak silap saya, dia pernah minta kan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala tajalla dekat bukit itu hancur, Nabi pun pengsan kan. Nabi pun pengsan dia. Dunia ni kita tak mampu nak lihat, tengok cahaya tu tak mampu kan. Falamma setelah dia sedar bangkit daripada tu, maka dia telah memuji Allah lah. Subhanak, maha suci Allah. Maknanya kita tak mampu. Dunia ni Allah tak bagi kita tengok dia. Apatahlah tengok malaikat. Bagaimana Allah nak jadikan contoh kepada kita kalau makhluk tu bukan makhluk sama dengan kita? Bagaimana? Kalau Nabi tu malaikat katakan, kita tak pernah tengok dia, tak boleh nak nampak dia fizikalnya lain daripada kita. Bagaimana dia nak menjadi model, contoh, idola kita kan? Sebagaimana yang duk dirotip oleh Yahudi, saya dengar semalam. Dia kata apa? Muhammad nak mati. Muhammad sudah mati, kata dia kan. Memanglah Nabi tu dah tak ada dah. Tapi ajaran dia tu hidup. Nabi matilah sebab dia manusia macam kita. Sampai masa yang Allah janjikan, matilah dia kan. Tapi ajarannya kekal sampai kiamat. Sebab Quran ni Allah yang jaga. Quran ni dipelihara oleh Allah, bukan dijaga oleh Nabi. Allah turun Quran, dia yang jaga. Dia jaga sampai kiamat. Sampai dekat-dekat kiamat nanti, tiada ada manusia yang boleh sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut Allah pun tak boleh. Sah kena baca Quran. Sampai dekat-dekat dengan kiamat, tak ada manusia yang boleh sebut Allah. Masa itulah berlakunya kiamat. Masa itulah akan berlakunya kiamat. Au nara rabbana. Lalu Allah jawab kepada mereka ni, suruh Nabi baca, laqad istakbaru fi anfusihim. Allah. Istakbaru ni maknanya benda kecil nak suruh nampak besar. Itu makna istikbar kan. Benda kecil menggelembung nampak besar kan. Itu makna istikbar lah. Kalau kabir tu besar, bahasa Arab lah ni, dia ada tambah depan tambah belakang ni, dia memberi makna kepada bahasa Arab lah. Istikbar ni nak merasa, nak nampak diri dia tu besar kan. Contoh pemimpin-pemimpin zaman ni lah yang sombong dengan Allah tu. Mereka contohnya tak dengar negara-negara kafir tu, Israel lah terutamanya kan, merasa besar. Laqad istakbaru, dia tu kecil je, tak ada kuasa apa pun. Nak jaga diri dia pun tak boleh. Sana nak jaga orang lain kan? Nak jaga diri dia pun tak mampu manusia ni. Kalau Allah hantar nyamuk, Allah kata dia hantar nyamuk ataupun lalat je, kita ni boleh mati dengan lalat, dengan nyamuk kan? Contoh nyamuk, kalau kat kita, negara kita ni, dekat negara Arab ni tidak ada lah Aedes ni. Negara kita ni ada satu jenis nyamuk, dia nama dia nyamuk Aedes kan. Boleh mati kita dengan nyamuk. Maknanya lemahlah kita. Dan Allah sendiri pun cerita kan, manusia ni Allah jadikan dia lemah. Wa khaliqal a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa khuliqal insanu dhaif. Kita ni lemah. Allah buat kita lemah. Kuat mana sangat kita ni? Nak naik ke langit pun tak boleh. Itu. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau. Sombong tu melampaulah. Untuwan kabira, rasa megah, rasa sombong, rasa dia tu tinggi. Untuwan rasa dia ni sombong, rasa tinggi, rasa megah, untuk melampaulah. Untuwan kabira.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab lagi, wa yauma yarawnal malaikah, pada hari dia tengok malaikat kiamat lah ni, lepas mati dah dia tengok malaikat, la bushra yauma izin lil mujrimin. Malaikat kata apa? Hari ni tidak ada berita gembira untuk kamu orang kafir. La bushra lah itu. Dia nak tengok sangat. Pada hari Allah beri tengok malaikat ni, malaikat kata apa? Hijran mahjura. Hijran mahjura ni haram alaik. Maknanya hijran mahjura, kamu tidak ada berita gembira. Hari ni adalah hari musibah pada kamu. Sebab tu kita tengok dunia ni orang kafir, Allah cerita Quran lama, sama kita pun ada. Kalau kita dah ajak orang tu Islam, dia kata kalau kamu ni benar, contohnya turun hujan batu, bagi kami ni dipanah petir, contoh gitulah. Selalu orang kafir ni macam itulah, ungkapan-ungkapan yang sepatutnya kalau kita ni, kalau kamu ni benar, mintalah Allah beri petunjuk kepada kami, sepatutnya yang gitu kan. Tapi orang-orang sombong ni, ungkapan dia kalau kita kata mana kalau kamu benar, biar kami dipanah petir, contoh gitu kan. Selalu ungkapan kita dengar daripada orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan-ungkapan tu tidak minta supaya doalah kepada kami supaya Allah beri hidayah, contohnya. Jangan dia nak buat macam tu, dia tak akan buat macam tu. Zaman Nabi gitulah. Kalau kamu betul, minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kami bala. Macam tu. Selalunya dia minta bala. Allahu Akbar. Allah ni kalau dia nak bagi, ikut kata kita lah, dia beri. Tapi Allah tu sifat dia Rahim. Selagi hidup ni, kalau hidup kan, selagi mana kita hidup dunia ni, Allah tidak akan beri balasan dunia. Balasan ni ialah akhirat. Dunia ni bukan tempat negeri, bukan dipanggil darul bala, ada darul jaza. Dunia ni darul ibtila. Dunia ni adalah tempat untuk kita diuji. Ujianlah segala, uji dengan senang, uji dengan susah. Kita tak tahu kalau rasa duduk macam rakyat kita, saudara kita di Palestin, tak tahu macam mana hidup lah. Kita duduk Covid 2 tahun hari tu pun dah hilang akal lah juga dah. 2 tahun tak nak keluar. Covid ya, tak nampak tengok bersama mana kumel tu pun. Maknanya zaman sekarang pun maknanya masih lagi setengah-setengah orang tu trauma, terutama yang kena sakit kan. Kena sakit lah. Kena sakit daripada kuman itu dah. Kita tak tahu sama mana pun, kuman tak tengok pun dah. Tapi takutnya kita lebih pada takut pada Allah kadang-kadang. Lebih pada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat macam tu. Wa yaqulu hijran mahjura. Allahu Akbar. Hijran mahjura. Hari mereka tengok malaikat lah. Dunia ni minta sangat nak tengok kan. Dunia ni mereka minta untuk melihat. Tapi apabila hari Allah SWT paparkan kepada mereka malaikat, malaikat kata tidak ada berita gembira bagi kamu. Lalu Allah SWT bawa orang kafir lah ni. Kita pun kadang-kadang syibih juga ada menyerupai amalan dia kan. Contohnya kalau kita bagi sumbangan, buat apa-apa kan, kita nak orang puji kita, lebih kurang lah tu. Sebab tu kalau boleh sedekah, sumbangan, apa yang beri ni, kalau boleh jangan orang tahu. Jangan orang tahu kita buat apa kan. Allah kata apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Pada hari Allah SWT kumpul amalan-amalan dia buat lah. Nampak macam besar lah. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu Allah SWT jadikan amalan dia tu seumpama habuk angin. Habuk angin lah. Mana jadi habuk terbang, tak ada apa lah. Faja'alnahu haba'an. Amalan-amalan kita yang banyak tu, orang kafir lah. Kita pun kadang-kadang boleh jadi macam tu. Kalau buat perkara yang baik ni, syaitan dia jadi cerita dengan kita ni. Kalau buat benda baik, kalau tak cerita tak sedap, betul tak? Rasa nak cerita kat orang, apabila kita cerita saja amalan kita tu, habislah. Sebab tu kalau boleh amalan yang baik ni tak cerita. Kita ni hak baik nak cerita, hak jahat tak nak cerita lah kan. Jarang, tak ada orang nak cerita hak jahat dia. Banyak orang nak cerita hak baik dia lah. Kita ada baik, ada tak baik kan. Sudah semestinya hidup kita macam tu. Kadang-kadang berlaku baik. Sebab kita ni bukan maksum, bukan Nabi. Tidak terpelihara kita ni amalan kita daripada dosa kan. Ada dosa lah maknanya, terlibat dengan dosa. Orang yang berdosa ni tidak ada benda lain melainkan kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Nabi kita sebut kepada kita, sebagaimana sabdanya Nabi kata apa? Kullu min Adam khata'. Setiap anak Adam
Nabi pun ada salah, tapi Allah tak kira dosa dia. Manusia lain akan dikira oleh Allah dosa lah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah tu ialah sentiasa taubat kepada Allah, istighfar lah. Paling mudah sekali istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sebut berseribu, sehari-hari dah. Duduk dia diam, tak boleh buat apa. Kita nak sebut itu pun payah kadang-kadang dah. Syaitan sungguh nak sebut istighfar tu susah dalam kehidupan kita kan. Nak boleh sebut nama Allah. Kalau kita dah sebut benda-benda lain lah, benda-benda yang tak ada faedah kan. Kadang-kadang ada dosa, bukan saja tak ada faedah, boleh melibatkan dosa. Contoh kalau cerita pasal orang lah. Kita kalau jumpa-jumpa, sebab tu lah lepas setiap kali perjumpaan kita kena sudahi dengan tasbih kafarah. Sebab cakap-cakap kita tu selalu sebut pasal orang lain. Cerita orang tu, cerita orang ni, cerita orang tu, cerita orang ni kan. Macam-macam lah. Jarang kita nak cerita hal sama kita yang duk jumpa tu. Cerita pasal orang lain lah. Cerita ni mudah sangat nak cerita kan. Jadilah perbuatan mereka tu haba'an mansura. Lalu Allah SWT sambung hujung ayat tu, ashabul jannah. Allah, tuan-tuan syurga kan, penghuni syurga, ashabul jannah. Allahu akbar. Sebab itulah kita kena doa kepada Allah yang saya duk baca selalu tu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Redha syurga, murka neraka. Murka Allah neraka lah. Minta Allah redha kepada kita. Tuan-tuan syurga pada kiamat nanti, yauma izin, pada hari kiamat lah, khairun adalah sebaik-baik tempat, mustaqar, khairun mustaqar. Kita duduk di rumah hari ni, jarang orang boleh duduk 24 jam boleh duduk kat rumah, jarang mereka yang sakit lah. Kalau yang sihat, dia balik sekejap tukar baju, keluar balik, masuk balik kan. Rumah tu macam tempat singgah je dah. Kita orang lelaki lah utama, orang perempuan mungkin boleh, yang tak kerja kan, duduk rumah je, kerja di rumah lah, bukan tak kerja di rumah. Orang lelaki ni jarang boleh duduk lama di rumah, balik keluar kan, balik keluar, balik tidur lah, lepas tu keluar balik. Pada hari kiamat nanti bila kita masuk syurga, tak ada orang nak rasa nak keluar dah. Tidak ada rasa nak keluar. Allah, macam mana rasa? Wallahualam, saya pun tak pernah rasa lah. Kita tak ada pernah rasa ni. Cerita-cerita ni benda yang tak pernah rasa. Cerita boleh macam mana keadaan sebenarnya, wallahualam kan. Ashabul jannati yawma izin khairum mustaqar wa ahsanu maqila. Dan sebaik-baik tempat kembali. Ahsanu maqil ni tempat kita duduk. Allahu akbar. Kita ni sebagaimana yang kita semua maklum, Allah sebut dalam Quran, Allah jadikan kita ni, jadikan Nabi Adam lah di syurga. Keluar di syurga ni kerana kehendak Allah lah. Takdirnya kehendak Allah, dibuat di syurga, duduk di syurga. Syurga ni Nabi Adam, Allah tidak perintah suruh buat amalan. Di syurga ni Allah perintah suruh makan je kan. Allah kata apa? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula. Allah kata apa? Makan. So makan je di syurga. Allah bukan sebuah amal pun. Mari dunia ni kena buat amal kan. Duduk di syurga dahulu, balik nanti pun tak ada amal dah kita nanti. Di syurga nanti tidak ada dah amalan macam di dunia. Itu yang kita kena ingat. Dunia ni kena susah, kena letih dunia. Di akhirat tak ada letih dah. Ashabul jannah yawma izin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila wa yawma tashaqqaqu as-sama'. Ini Allah nak cerita pada hari Allah SWT belahkan langit. Yawma, hari ni langit okeylah. Nampak, kita pun nampak macam tu lah, langit ni duduk atas tu langit lah. Pada hari ni pun Allah tak belah pun, kita nampak lah. Pada hari dekat kiamat tu, yauma tashaqqaq, dia ada surah yang pendek tu, surah al-insyiqaq. Iza sama'un syaqqat, mana sama dengan ayat ni lah. Ayat tu cerita hal lain, ayat ni cerita yang lain. Allah kata apa? Yauma tashaqqaqus sama'u
bil ghamam. Maknanya pecah bumi, pecah langit tu Allah jadikan asap, keluarkan asap. Macam mana keadaan dia, wallahu alam. Ni Allah cerita je baru. Yauma tashaqqaqul as-sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikah. Allah buka tu kat malaikat turunlah. Hari ni pun dia turun dah. Pada hari-hari yang Allah izin tu, Allah SWT benarkan malaikat turun. Hari tu buka tu malaikat turun. Turun ramai lagi lah. Wa nuzzilal malaikatu tanzila al-mulk. Allah cerita raja pemilikan hari tu, hari ni pemilik dia dah, tapi dia tidak kita panggil gemburkan. Dunia ni milik Allah. Dunia ni milik dia dah, tapi pada hari kiamat tu dia nyatakan dengan jelas, al-mulku yauma izinil haqqu lirrahman. Pada hari tu dia tanyalah, ainal jabbarut, ainal muluk. Dia akan tanyalah, mana hak sombong tu, mana raja-raja. Pada hari tu tidak ada siapa pun yang berani angkat muka lah, tak ada berani pun. Semua tunduk macam tu. Tunduk tu satu. Kita ni Allah beritahu pada bangkitkan kiamat nanti tidak ada pakaian. Sebagaimana Allah lahir kita tak ada pakaian, Allah bangkit kita hari kiamat nanti tak ada pakaian. Aisyah pernah tanya Nabi satu ketika, dia kata, ya Rasulullah, tak malu ke kita pada hari tu? Tak malu ke kita hari ni kalau orang lalu tak ada pakaian? Allah tak tahu tak mana lah muka kan. Kita sendiri pun kalau tertanggal pakaian contohnya, tahu tak mana. Ada setengah orang tu bangga tak pakai baju, tak pakai pakaian, rasa bangga kan. Pada hari itu tu Aisyah tanya Nabi, tak malu ke? Dia kata, ya Rasulullah, kita bangkit tak ada pakaian ni. Nabi pun baca ayat, dia kata apa? Pada hari itu masing-masing likulli imri'in yauma idzin sya'nun yuni. Pada hari tu duk sibuk, dia tak sempat nak tengok kat orang dah. Macam kita lah, kalau sibuk tak sempat nak perhati kat orang lah. Tak tu rasa Allah dah tengok kat kita je. Pada hari ni kita rasa kita banyak masa, terutama masa tu banyak sangat. Masa relax tu lebih lama. Masa buat amal tak banyak mana. Semaya apa paling lama pun kita kata 10 minit. Lama dah tu dah. Kalau tu email tu baca ayat panjang sikit, Allah, tak mudah makmum belakang dah. Kalaulah tu email tu selalu baca ayat panjang, dia mari tengok, Allah, email ni pula panjang dah. Tu email kita selalu kat surah juz amma je lah, jarang sangat surah-surah lain ni. Maghrib kadang-kadang surah kuliah dengan qul huwallah lah kita dah. Jarang nak temu surah-suratul A'raf, surah-suratul Furqan, jangan nak jumpa dah. Jangan nak jumpa di solat kita lah. Baca surah-surah pendek kan. Pada hari Allah buka lah. Bila Allah buka ni apa dia? Allah kata raja pada hari tu, pemilikan pada hari tu dia lah Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Pada hari tu bagi orang kafir masa susah dia lah. Dunia pun susah dah dia sebenarnya. Ya. Walaupun dia banyak harta, kita tengoklah siapa-siapa yang banyak harta kan. Allah cerita dah mati dah, Firaun ni, Korun. Zaman kita ni banyak orang kafir ni, harta banyak pada kita kadang-kadang. Orang kafir di negara kita pun yang kaya kadang-kadang. Yang kaya, kita sebutlah nama-nama tu, bukan beragama Islam. Pada hari dunia lah. Tapi dunia ni bukan tempat perhitungan Allah. Berilah banyak mana pun, itu adalah ujian. Harta banyak ujian, ilmu banyak pun ujian. Di akhirat adalah tempat kita akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita guna kan? Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai saat mati dia tinggal tak ada harta dia. Kalau tinggal harta, berebutlah. Biasanya berebut, menjadi rebutan. Saya dah tengok banyak dah kalau mati tinggal harta ni menjadi perebutan waris lah. Terutama kalau banyak. Bercara, balah, sama menyaman, itu berlaku kan. Itu berlaku. Sebab tu kita kalau boleh sekadar untuk hidup sudahlah. Akhirat tu sebenarnya. Akhirat tu sebenarnya. Pada hari itu orang kafir akan susah. Lalu Allah sebut satu ayat lagi, wa yauma ya'abduz zalim.
Pada hari orang kafir gigit jari. Bukannya masuk tangan macam tu, gigit semua, gigit. Gigit ni kita tengok kalau di sekarang berdunia ni, kalau orang gigit jari ni tanda dia sesal. Sesal tak mudah dah. Yauma ya'addu zalimu ala yadai. Hari duk gigit jari, gigit semua. Bukannya buat macam tu, tak, gigit. Yauma ya'addu zalim. Ini yang saya dah cerita pada pertemuan kita dahulu. Ini seorang manusia zaman Nabi lah, nama dia Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang saya dah sebut itu. Uqbah ni dia ada kawan baik dia nama Umayyah, Ibn Umayyah bin apa saya lupa dah. Uqbah ni dia satu ketika dia nak musafir, dia jemput Nabi makan rumah dia. Nabi kata, Uqbah, aku tak pergi rumahmu melainkan kamu Islam, mengucap syahadah lah. Masa tu Umayyah tak ada. Umayyah keluar mana tahu, pergi, tak ada di situ lah, tak bersama dengan dia. Mungkin kalau Umayyah ada, awal lagi dia tak mengaku kan. Boleh cari cerita tu, Uqbah ibnu Abi Mu'aid, dalam Wikipedia pun ada, kita cerita dia ada. Dia pun mengucap lah kerana segan ke Nabi, mengucap lah. Nabi pun makan lah, pergi rumah dia makan. Nabi kata, kalau kamu tak mengucap, aku tak pergi makan rumahmu, Uqbah. Dia pun makan lah. Lepas beberapa hari Umayyah pun balik. Ada orang cerita kat Umayyah lah, dia kata habis dah sair kita tu pergi dah, kata dia, kalau bahasa kita kan, murtad dah. Maknanya kira masuk Islam tu murtad lah, tukar agama kan, murtad dah, dia kata. Dia pun pergilah kat Uqbah, dia kata, mu ikut Muhammad, Uqbah? Dia kata, mu kenal aku kan, kamu kenal siapa aku? Dia kata, aku tak percaya, mu minat lama dah ke Muhammad ni, melainkan kamu buat satu perkara. Dia kata, mu buat satu perkara yang jahat kepada Muhammad, ludah kau, contohnya gitu. Dia geludah sungguh muka Nabi. Nabi marah dia hari tu. Nabi marah dia. Nabi kata, Uqbah, kita jumpa luar daripada Mekah nanti ya. Waktu tu pedai aku akan kenalkan kamu. Betul lah, seperti mana Nabi sebut. Ada satu peperangan, Uqbah ni menjadi tawanan. Nabi perintah supaya Uqbah ni dibunuh. Nabi jaga perintah dibunuh ni. Bunuhlah dia. Cerita ni Allah turun pada Uqbah tu lah. Untuk dia dan juga untuk orang seumpama dengan dia pada zaman kita ni lah. Bunuhlah. Adapun Umayyah, dia tadi perang dengan Nabi juga, tersodok pedang Nabi. Nabi ni dia ada peperangan tak ada pernah kita dengar dia bunuh musuh dia, tak ada. Di situ dia terkena lah, bukan Nabi ni saja, dia terkena pedang Nabi tapi tak mati situ. Dalam perjalanan dia balik, dia mati tengah jalan. Umayyah ni, Umayyah bin Khalaf, tak silap saya gitulah. Mati tengah jalan dia. Cerita itulah Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada Nabi. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadai yaqul ya laitani takhastu ma'ar rasul sabila. Ini dah Islam dah lah ni, mengaku dah kepada Nabi, Islam dah, terutama Uqbah tadi lah. Dia dah mati ni, ya laitani dah lah. Ya Allah, ya laitani, menyesal lah ni. Ya laitani takhastu ma'ar rasul sabila. Kalau akulah tak ikut Umayyah ni, sesat dah aku kan. Allah, nak cerita peranan kawan kita dunia ni. Kadang-kadang kawan lah menyebabkan seorang tu jadi sesat, kawan. Kawan mari duk sebut kat kita kan. Sebab itulah setengah-setengah orang tu, kalau dia nak berubah sungguh, dia duduk sini katakan orang dah kenal dia, pergilah cari tempat lain, hijrahlah dia, tempat baru, berubah jadi baik, orang tak kenal dia kan. Kalau dia mari tempat dia duduk lama ni, orang dah kenal dia, dia payah nak berubah selalu. Sebab itulah kita ni hijrah ni kena ada. Pergi duduk negara lain ke, tak boleh duduk negara kita orang kenal, pindah negara lain kan. Pergi negara-negara mana orang boleh terima kita, pergilah. Allahu Akbar. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Oh, dia kata, kalaulah aku tidak jadikan Umayyah ni contohnya kawan aku ikut Muhammad, sesat dah aku, habis dah. Mana selamat dah lah, nak cerita macam tu lah. Laqad adallani 'ani zikri. Sesungguhnya Umayyah lah telah menyebabkan aku sesat daripada dahulunya aku dah mengaku dah. Mengucap kepada Nabi dah. Nabi makan tu sebab Uqbah tu mengucap.
ba'da iz ja'ani wa kana syaitan. Ini masalah besar kita ni. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Allah, syaitan lah kerjanya menyesatkan kita ni. Khazula ni menyeru, menggoda, menyesatkan kita, syaitan lah. Allahu akbar. Kalau boleh kita kena cari buku. Saya ada buku, nanti saya akan bagi kepada Muhammad. Buku boleh saya akan boleh baca lah. Buku dia Hakikat Syaitan, Hakikatus Syaitanir Rajim. Buku bahasa Melayu lah. Kalau boleh kita baca buku tu untuk kita kenal kita. Oleh kerana kita ni, saya dah sebut dahulu, seronok hidup dunia ni rasa tak nak kenal syaitan dah. Syaitan lah sebenarnya musuh kita hakiki ni. Allah dah istihar kepada Nabi Adam dulu, inna haza aduwwun laka wa li zawjika. Inilah musuhmu dan musuh isterimu. Masa satulah musuh kita, musuh isteri kita. Ada saja pertengkaran di antara kita, berkelahian, perbalahan, permusuhan, dialah puncanya. Sebab tu kalau kita nak musuh, kalau orang mari nak musuh kita, kita buat tak tahu je, jangan layan, jangan lawan lah maknanya. InsyaAllah dia tak akan lama. Tapi yang kalau jadinya pertempuran tu, kena lawan lah. Lawan jadilah. Duduk dia, jangan lawan. Lepas pada dia lama tu, kita tegur. Syaitan ni sekejap je, tak lawan dia, habislah cerita dia. Dia cocok tu supaya berlakunya perbalahan, ya? Berlakunya pertempuran, ya? Dan apabila berlaku pertempuran, Nabi pun pernah sebut kepada kita, terutama kalau dua-duanya Muslim. Nabi kata apa? Au kama qala izal taqal muslimani bisayfihima. Apabila dua orang Islam bertempur, berkelahi, berperang, izal taqal musliman bisayfihima. Dahulu tak ada senapan lagi, hari ini senapan lah dah. Fal qatil wal maqtul finnar. Nabi kata, yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka kedua-duanya. Sahabat pun heran lah, tanya Nabi, hazal qatil, hak membunuh ni fair lah kalau dia masuk neraka pun, bagaimana yang dibunuh? Hak bunuh tu masuk neraka juga. Sahabat tanya Nabi lah. Nabi kata apa? Innahu kana harisun an qatla sahibi. Dia juga dulu berangan nak bunuh. Dia berangan nak bunuh, tapi tak dan ke dia kan, dan ke kawan dia, mati dia dululah. Sebab itulah, melainkan kalau kita pergi orang nak bunuh kita, bunuhlah, kita yang tak lawan. Itu lain cerita. Lain cerita kan? Kalau kita perang, memang ada niat untuk membunuh. Melainkan kita lawan, mempertahankan diri sajalah, tidak ada niat nak bunuh, tu lain ceritalah. Nak ceritanya payahlah orang kalau perang tak ada niat nak membunuh. Antara satu sama lain itu ada niat lah. Yang tak ada niatnya, sebagaimana yang Allah tunjuk cerita Qabil dan Habil, dua beradik tu kan. Habil ni ketika mana abang dia cadang nak bunuh dia, dia kata apa? Aku tak akan bunuh kamu. Aku tidak akan gerakkan tangan aku untuk balas. Itu cerita Habil kepada abang dia Qabil lah. Itu Allah sebut dalam Quran kan. Jadi kita pun kalau boleh amal lah macam tu, kena ingat satu nombor akhir ni, kena ingat tu lah, syaitan lah. Kita kena cari syaitan ni, kena kenal dia. Masalah kita tak rasa nak mati, tak rasa nak sebut Allah ni, masalah dia lah. Dia suruh kita sibuk dengan benda-benda lain. Tak bagi kita nak sebut Allah ni, kerja dia lah. Kalau orang baca Quran, kita mulalah rasa geluh kesah, nak lari lah macam-macam. Itu tanda tu. Sebab itulah majlis-majlis saya sebut, kalau boleh majlis-majlis, kalau orang tak nak dengar Quran, jangan buka Quran itu. Sebab orang yang mau buka tu boleh dikira dosa. Majlis kedai ke pasar ni, kita kat pasar, orang tak nak dengar kita nak buka Quran. Sebab Allah kata kalau dibacakan Quran, Allah kata apa? Isma'u wansitu, dengar dan diam. Kalau dengar bising buka Quran, maknanya orang yang membuka tu dikira dosa. Kita jangan buka lah kalau orang tak nak dengar. Di masjid pun sama kan, kadang-kadang Tok Bilal tu buka, terutama pagi-pagi, sejam sebelum subuh, orang nak semayang kan, kita nak baca Quran, dia buka Quran lah. Kalau orang nak dengar tak apalah, kalau tak nak dengar, kita jangan buka Quran itu. Sebab apabila kita buka, kena dengar dan kena diam. Itu adab kita dengan Quran lah, dengar dan diam. Saya nak sebut sampai situ yang ini. Mudah-mudahan kita kena ingat cerita yang besar ni. Cerita nombor satunya, musuh yang syaitan lah.
Banyak ayat Allah cerita ujung ayat tu syaitan lah. Ada perang Israel ni pun syaitan lah tu. Sebab Hamas, saudara kita Hamas lah yang merupakan penggerak pada perjuangan Islam ni. Hamas lah. Hamas ni ketumbukan angkatan tentera tu dipanggil Qassam kan. Qassam tu ialah ketumbukan tentera, tapi NGO-nya nama dia Hamas lah. Kalau di Mesir nama dia Ikhwanul Muslimin kan. Itu adalah ketumbukan jemaah yang demo ni dah beri amaran lama dah, jangan kamu duk seksa rakyat-rakyat kami. So bila dia serang tu, Israel memang terkejut lah, dia tak jangka lah. Dia tak ada bantuan pun. Senjata buat sendiri je banyakkan tu. Orang tak jual senjata ke Hamas ni. Israel mereka berilah. Tapi orang Islam ni Allah beri kekuatan kepada dia kan. Allah beri kekuatan. Masa zaman Nabi pun perang bukan ada senjata pun. Debu itu jadi senjata kan. Jadi zaman kita pun tak pelik macam tu. Kalau Allah nak tolong kita ni, bukan semestinya senjata yang boleh menewaskan musuh kita, tapi keimanan kita kepada Allah itulah. Macam Nabi Musa ketika mana terperangkap dekat laut tu kan. Umat dia kata habis dah kita hari ni. Terperangkap kat laut ketika mana Firaun kejar tu kan, sampai kat laut Merah tu. Dia kata habis dah kita hari ni. Nabi Musa jawab apa kepada umat dia? Allah rekod Al-Quran, kalla. Dia kata apa? Tidak sekali-kali, inna ma'iya rabbi sayahdi. Kita bersama kita ni Allah yang akan memberi bimbingan. Hidayah ni bimbingan lah, memberi pandu, tunjuk ajar kepada kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bah. Allah kata pukullah dengan tukakmu tu laut. Pukul je. Kalau kita kira lah pukul tu boleh jadi apa sangat kan. Pukul kan? Lepas usaha daripada kita, pukul je laut tu, fanfalaqa, terbukalah laut tu. Laut terbuka jadi jalan. Nah, kerja siapa tu? Kerja Allah lah kan. Sebab tu Allah kata apa ketika Nabi perang, wa ma ramaita iz ramaita, suratul Anfal. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Ketika mana kamu angkat pasir tabur tu, Allah SWT angkat pasir lain tiupkan. Kerja Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Ketika mana Nabi Musa buat pun, idrib bi'asakal bahr. Dalam satu ayat lain, idrib bi'asakal hajar. Ketika mana air tak ada zaman Nabi Musa, Allah suruh Nabi Musa pukul batu, idrib bi'asakal hajar, fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika mana pukul batu tu keluar 12 mata air. Allahu Akbar. Kerja Allah semua tu, bukan kerja Nabi. Kerja Nabi ni ikhtiar je. Kerja kita pun ini ikhtiar je lah. Kerja Allah semua sekali tu menang. Sebab itulah kita, kalau orang tak nak ikut kita, tak nak dengar kita apa yang kita cakap, tak payah susah. Kerja kita ni menyampai kan. Orang dengar alhamdulillah, tak dengar tak apa kan. Kerja Allah dah memberi hidayah. Hidayah ni kita minta Allah SWT pandu kita, bimbing kita, dan tunjuk jalan kepada kita. Allah mahdina tu maknanya tunjuklah ya Allah kepada kami jalan kamu, jelaskan supaya kami yakin. Mudah-mudahan insya-Allah saya nak sebut sampai situ je hari ni, sampai ke ayat 29 hari ni kita tengok. Kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita rasa nak kaji Quran, sebab kita ni sebagaimana saya sebut, belajar benda lain banyak kan, yang kita tak belajarnya Quran je. Nabi dulu mengajar Quran, baca Quran, mengajar Quran, macam itu je. Kita ni benda lain. Saya cerita masa saya adalah satu ketika sambung nak buat PhD kan. Masa tu penyelia saya cakap, dia kata kena baca lebih kurang 100 jurnal. Jurnal lah, kena cari 100. Lepas tu aku buat ulasan sebelum kita boleh buat apa yang kita nak kaji. Baca jurnal. Allah baca lah kita masa tu kan. Tapi tak ada habis. Rasa parah ni. Tak jadi duk baca benda ni kan. Stop lah. Tak habis PhD tu. Nak cerita kepada kita kan, ngaji benda lain banyak. Ngaji Quran. Contohnya di Patani ni, kita ada satu universiti nama dia Dr. Ismail, jadi rektor dia sekarang, Dr. Ismail Lutfi. Di Patani ni kalau nak masuk universiti tu
dia kena menghafal Quran. Macam juga pak saya belajar dulu Azhar. Masuk Azhar ni dia kena menghafal Quran. Kalau kita rasa tak boleh menghafal Quran, tak masuk universiti dulu, tak masuk universiti tu. Universiti tempat lain tak ada syarat menghafal Quran. Universiti Patani ni, Universiti Islam Patani ni, Patani University dulu asalnya dia ialah Islamic College, tapi sekarang dah tukar jadi universiti. Kalau boleh ada ruang kalau kita pergi melawat sekali, universiti tu bagus, besar sekarang ni, Universiti Islam Patani. Dr. Ismail Lutfi tu menjadi rektor dia. Universiti tu nak masuk kena hafal Quran, kena baca Quran, kena ngaji Quran. Setengahnya dia kata anak-anak student nak baru masuk ni dengar bunyi nak hantar ke Quran tu tak jadi. Dengar saja cerita kena hafal Quran beberapa juzuk tak jadi nak masuk universiti tu. Anak-anak kita pun kalau sebut Quran dengan Allah, masya-Allah baca Quran lain boleh, tapi baca Quran ni Allah bercinta kan. Apa kan? Siapa? Musuhnya syaitan tadi lah. Syaitan. Jadi kalau boleh untuk kita orang tua lah ada masuk untuk mari ke surau ni, kita jangan tinggal Quran. Kalau boleh tak banyak pun tak apa. Saya kalau boleh sekurang-kurang juzuk satu hari kan. Saya sendiri pun tak sampai kadang-kadang tu. Tapi bacalah kalau boleh, jangan ada ruangan dalam hidup kita tak baca Quran. Sikit ke banyak ke Quran, sama dengan Quran. Sebab tu Dr. Ismail tu dia ada halqah hari-hari dia ma'al Quran. Bersama Quran. Pagi-pagi lepas subuh tiap-tiap hari tu. Boleh buka Facebook dia tu. Bersama Al-Quran, hari-hari dia cerita Quran. Sekali Tuhan untuk hari ini, mudah-mudahan Allah SWT memberi kepada kita hidayah untuk kita bersama dengan kitab Al-Quran Al-Karim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dengan surat Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.